هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online pada pagi ini di bawah tajuk ukhuwah antara adik-beradik yang ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keluarga Haji Ahmad Syafi'i, Hajah Maryam Haji Ahmad dan Haji Zubir bin Haji Umar. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati, melindungi, menjaga semua ahli dan warga keluarga ini. Moga-moga semua dalam peliharaan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarga ialah merupakan nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia dalam kehidupan kita di atas muka dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa besarnya nikmat keluarga sehingga kan Allah Subhanahu wa taala suruh kepala keluarga menjaga keluarga daripada api neraka. Seperti mana yang Allah firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka orang yang sayang kepada keluarganya akan sentiasa
menjaga keluarganya daripada nanti akan dihumban dan dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk itu, hargailah nikmat berkeluarga dan rapatkan hubungan di antara kita sesama adik-beradik kita di dalam keluarga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW lebih kita sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi kata, siapa yang dia nak dia dimurahkan rezekinya dan disebut namanya selepas dia mati, falyasil rahimahu, maka dia hendaklah menghubungkan tali rahim. Maka dia hendaklah menghubungkan tali rahim di antara adik-beradik dan saudara mara dia. Di sini dapat kita faham betapa Nabi SAW menyuruh dan menggalakkan kita untuk menghubung tali rahim, ialah untuk tujuan kita sebelum mati dan selepas mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang dia nak dibentang, dimudahkan rezekinya, itu mana sebelum mati, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan dia nak disebut namanya selepas mati, dan disebut namanya selepas mati, itu maknanya habuan selepas mati. Falyasil rahimahu, maka dia hendaklah menghubungkan tali rahimnya. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Hari ini, perhatikanlah kehidupan kita dengan adik-beradik kita. Adik-beradik ataupun yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berkongsi rahim dengan ibu kita, adik-beradik kita. Maka dengan adik-beradik ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita betul-betul kena jaga hubungan di antara adik-beradik kita. Sehingga kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai contoh, di sana ada hukum berkenaan dengan menerima jemputan perkahwinan, iaitu kenuri yang disebut dengan walimatul urs. Okey, kita banyak dapat panggilan kenuri sebagai contoh. Kadang-kadang kalau musim kenuri sebelum PKP dulu, kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang lebih daripada itu. Yang pertama sekali, kita nak terima yang mana dulu panggilan, walaupun kita kata kita pergi semua. Tapi mana yang patut kita dahulukan? Yang patut kita dahulukan ialah yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penting. Kadang-kadang orang kita ni, dia utamakan orang lain lagi. Sebab dia lebih rapat dengan orang tu. Sebab orang tu kawan rapat dia. Maka orang yang mengutamakan orang lain melebihi adik-beradik dia, risikonya dia akan berdepan dengan rezeki yang sempit.
Orang dulu-dulu kena adik-beradik. Rapat adik-beradik. Allahumma salli ala sayyidina. Bahasa orang Kedah ni, adik-beradik ni bukan sekat abang, kakak, adik, adik-beradik. Orang Kedah ni, adik-beradik ni sanak-saudara. Kalau kita pergi di Kuala Lumpur, mungkin adik-beradik tu, mungkin adik-beradik mereka faham abang, kakak, adik kita lah. Orang lain dia pergi sanak-saudara pula. Adik-beradik ni, kalau bahasa orang Kedahnya, sepupu, sepapat dan sebagainya, adik-beradik. Okey. Bila kata adik-beradik, bukan setakat kita kata yang memiliki hubungan yang sama dengan kita, mak ayah kita. Semua adik-beradik. Mesti kita menghubungkan rahim dengan semua. Sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan satu rahim dengan ibu kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tetapi mak kita satu rahim dengan mak dia, ataupun tok kita satu rahim dengan tok dia. Tu dia panggil adik-beradik. Maka orang dulu-dulu umur dia panjang. Orang hari ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati siapa? Buka taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang hari ni umur pendek-pendek. Agak-agak boleh dapat jawapan lagi pasal apa umur pendek-pendek. Tak kena adik-beradik. Adik-beradik macam orang. Sepupu tu bukan jauh pun, tapi rasa malu, rasa segan nak ziarah. Kalau berjumpa tak kerti sembang apa, akhirnya kita tak rapat. Jadi sebab itulah umur pendek. Saya teringat ayah saya mengajak kami menghubung adik-beradik. Katanya Tok Wan saya, keturunan kami lepas mai daripada Aceh, lepas berhenti di Beruah. Dari situlah lepas mai ke Pulau Sayak, mai ke Teluk Amboi, mai ke Kota Kuala Muda. Sekali tu saya teringat waktu tu saya budak lagi, masih sekolah rendah. Ayah buat pergi Beruah, mak tu pergi Beruah. Sampai depan rumah kawan tu tak kenal ayah. Rumah lepas tinggi, ada tangga. Sampai assalamualaikum tu waktu dekat maghrib lah. Salam sinama dekat maghrib. Kawan ni terpinga-pinga, siapa main rumah aku? Ni siapa? Ni siapa dia ni? Ayah berkata, ni saya ni anak tu Arik. Kenal diri pula sekian-sekian. Baru tu baru panggil dia rumah. Sila. Kami tidur di rumah tu orang tu, sedangkan tak pernah berjumpa pun. Lepas tu ayah saya umur dia panjang, mak umur panjang, sebab menghubung tali rahim. Ayah ni subhanallah sallallahu alaihi wasallam, dia ziarah bukan setakat ziarah orang tua pada dia, tok menakan dia, pak menakan dia, anak menakan dia ziarah. Dalam keluarga saya di kampung Tok Keling, di sebelah Ustazah Tok T Haji Ahmad, dia pangkat, kami panggil dia. Dia pantang tang mana anak cucu dia pindah rumah ke, dia mesti sampai. Sedangkan dia orang tua, dia pangkat Tok Wan, Tok Menakan. Dan dia ada ziarah. Dia ajak kawan dia, jom. Kadang-kadang dengan motor, kadang-kadang dengan kereta, jom kita pergi ziarah. Kalau adik-beradik, lepas kamai sampai. So, umur dah panjang. Umurnya sampai menjelang 100 tahun. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang dia nak rezeki dia murah, umur dia panjang, nama disebut lepas dia mati. Nampak tak? Orang yang dah mati kita sebut lagi. Pasal dia menghubungkan tali adik-beradik. Ada orang simpan-simpan masuk dalam kubur, orang tak sebut dah, hilang. Bahkan kubur dia pun pergi cari tak nampak lah. Tak ada dah, orang buang lah, orang pindah lah. Ini kesan daripada kita renggang adik-beradik. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Hari ini Tuhan bagi kemudahan. Ni terhormat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dah hampa sibuk sangat kerja sana kerja sini sampai nak balik kampung. Tuhan buat teknologi hari ini. Ada WhatsApp. Tu pun tak sampuk. Kan? Orang boleh gambar lah, cerita adik-beradik lah, perkembangan anak, cucu masuk universiti apa semua. Tak samput. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling kurang boleh emoji, buh tangan macam tu kan. Tak ada. Ni semua menyempitkan rezeki belakang ni. Tanyalah orang-orang yang sibuk sangat. Yang tak sampai nak kontak, nak berhubung adik-beradik dia. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rezeki dia macam mana? Tu yang tak ada kerja. Tu yang kena berhenti kerja. Dan sebagainya. Sebab sibuk sangat. Dan nak kontak adik-beradik. Akhirnya, itulah kesal dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, rezeki penting. Rezeki perlu. Sebab rezeki ni kalau sempit, kita sempit jiwa. Rezeki kalau sempit, tak masuk duit, tak ada kemasukan, kita akan sempit jiwa. Bila sempit jiwa, jadi macam mana? Duduk atas muka dunia, kita tak seronok. Kita nak, kita hidup atas muka dunia, kita bahagia. Bahagia ni bila? Bahagia bila mana kita berada dalam keridaan Allah. Maknanya, orang ni kalau dia murka, dimurkai oleh Allah, dia akan serabut jiwa dia. Ini ukuran kepada orang tu seronok ataupun ukuran pada seseorang tu diredai oleh Allah ataupun tidak. Okey. Kita ada duit. Kita kena tengok adik-beradik kita zaman PKP ni. Kita ada duit. Kita kena tanya, hampa cukup lah bulan-bulan? Hampa makan apa? Kena tanya. Kena ambil perhatian. Kena bagi. Kena support. Kalau mereka dalam kesusahan. Orang yang tak menghubung adik-beradik, berarti yang pertama sekali, dia sedang mencipta kesempitan hidup dia. Satu. Yang kedua, dia sedang mencipta dirinya untuk tidak bergelar sebagai orang soleh. Tu bahayanya. Walaupun duk pergi masjid. Duk pergi masjid. Zaman sebelum PKP pun pergi masjid. Zaman PKP dibuka balik masjid, pergi masjid. Tapi tak zarah adik-beradik, tak ambil tahu adik-beradik, dia bukan orang soleh. Dalam satu kitab tu ada satu cerita. Ada satu orang, ada dua adik-beradik, abang dan adik, mereka nak musafir. Bila mereka nak musafir, takkan mereka nak bawa semua duit mereka, dirham dan dinar. Jadi mereka kena tinggal dekat orang untuk jadi tolong jaga barang mereka. Ini cerita di Mekah. Akhirnya ada satu orang soleh. Dia berpakat ada orang, duit kita ni kita bagi kat dia, simpan. Balik esok kita ambil. Dia pun pergi kat orang tu yang dilihat sebagai orang soleh. Orang masjid, orang ibadat banyak. Minta tolong simpan duit. Dia setuju. Akhirnya mereka pun keluar berjalan bermusafir. Suatu mula mereka ni dalam permusafiran, tiba-tiba takdir Allah, pemegang amanah yang menyimpan duit ni mati. Bila balik mereka ni daripada musafir, mereka cari-cari, dengar cerita mati. Akhirnya mereka pun tak tahu nak cari macam mana, tak tahu nak buat apa. Mereka merujuk pada seorang ulama Mekah ketika tu. Jadi benar-benar bila jumpa dengan ulama Mekah ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hidup ni kalau kita tak tahu nak menentu arah kehidupan, adapun kita tak tahu nak buat keputusan, yang pertama kita ambil istikharah, yang kedua kita tanya pendapat orang. Lebih-lebih lagi orang yang soleh-soleh.
Kalaupun dia tak dapat memberi pandangan, kita minta dia mendoakan kita. Dah cukup. Lepas jumpa ulama ni, mereka tanya, macam mana kami nak buat? Kami tak tahu debuh tak mana barang dia. Barang kami tu dia tak tahu. Kami tak tahu debuh di mana. Kata Tok Guru ni, malam Jumaat ni, hampa pi di Muntazam, hampa seru nama dia, panggil nama dia. Selepas tengah malam, di Muntazam, antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah tu, panggil nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia sahut panggilan hampa, hampa tanya, dia boh tang mana duit hampa? Lepas pun subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya malam Jumaat tu, mereka pun pergi panggil orang ni di Muntazam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Panggil, tapi tidak ada sahutan. Ish, pelik. Akhirnya mereka balik ke orang, kepada ulama ni, tanya tu, tak jumpa, tak ada panggilan, tak ada sahutan, panggil lah. Kata Tok Guru tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalunya kalau orang soleh ni pergi panggil di Muntazam, dia sahut. Tapi panggil tak sahut ni, bahaya ni, bukan orang soleh tu. Macam mana? Macam ni. Lah ni hampa kena pergi panggil tempat lain pula. Tempat ni jauh sikit lah, di Yaman. Hampa pergi panggil dia di Yaman. Tempat di Yaman tu namanya Telaga Barhut. Telaga Barhut. Adik saya, Ustaz Abdul Hasan Syazili, lepas mengaji Yaman. Zaman lepas ngaji tu, masih belum ramai orang Melayu, orang luar. Katanya lepas dia pernah bercerita, lepas sampai di kaki bukit tu. Dan Habib Omar tak bagi pi naik atas bukit. Cuma kalau nak pi bawah. Dia kata malam dia bunyi macam apa dia tu? Tu dia panggil mulut api neraka Jahannam. Yang duduk di dunia ni. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gurun. Akhirnya orang ni pun pilah ke Yaman, di Telaga Barhut. Dia ni macam nak cerita macam ni. Orang lempak apa ke dalam telaga tu tak pernah bunyi. Tak tahu dalam mana. Bahkan lempak timah, dia tak naik balik lah. Tu mulut api neraka Jahannam yang duduk di Yaman, di Telaga Barhut dia panggil. Panggil lah. Sebab Telaga Barhut ni, kalau panggil nama orang, kalau dia orang jahat, dari nama dia akan dipanggil dan dia menyahut. Hanya lepas ni pun panggil. Panggil nama dia. Ada sahutan. Ya. Terkejut lepas ni. Ya Allah, tang ni dia duduk. Sedangkan dia orang ahli ibadat. Orang yang kuat taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya bila dia sahut, dia pun tanya, tak mana hantar duit kami? Dia pun beritahu, duit hampa tu duduk dalam rumah aku di ruang tamu. Aku korek tanah, aku simpan di situ, kata dia. Jadi, mereka tahulah tak mana duit, mereka disimpan. Cuma kata orang ni, tolong aku boleh tak? Hampa balik ke Mekah, hampa cari adik aku, adik perempuan. Aku ni pun buat ibadat sampai aku tak heran adik aku. Aku tak peduli kepada adik aku. Aku tak tahu hai dia makan tak makan, apa segala. Aku kira ibadat aku. Dengan sebab itu, dia tak dikira sebagai orang soleh. Dia mati, Tuhan kira dia berdosa. Panggil di Muntazam, tak ada sahutan. Panggil di Barhut, baru dia menyahut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kata, boleh. Lagi satu, tolong minta dia maaf kat aku. Tolong minta dia maafkan aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya, baik. Satu lagi, duit hampa tu, tolong support dia, Sat. Tolong aku. Baik. Boleh. Bila sampai di Mekah, lepas cari
adik pada orang ni. Ada satu orang perempuan, susah sangat. Jadi subhanallah, mereka pun cerita, hai mereka ni akan jumpa dengan ruh si abang di sana, bersama Sayyidina Muhammad, dan dia minta supaya duit mereka support dia, dan minta si adik tu maafkan abang. Dia kata, kalau macam tu abang aku maaf dia. Aku maaf dia. Akhirnya malam Jumaat lepas tu mereka pergi pula di Multazam. Pergi di Multazam, panggil pula. Panggil ada sahutan, alhamdulillah. Tuhan ampunlah. Jaga adik-beradik jangan putus. Jangan putus adik-beradik. Contoh, adik-beradik kita buat kenduri kahwin. Dia duduk di Johor, kita duduk di Kedah ni. Nak pi semua tak mampu nak beli, nak pi. Nak pi dengan duit tol, minyak. Nak makan lagi duduk sana tak mampu. Seorang pilah walaupun seorang-seorang. Wakil keluarga, menghubung tali rahim. Jangan putus. Sebab kita orang Melayu ni, kalau kita tak pi kenduri, tak jumpa adik-beradik. Betul tak? Nak jumpa tu jumpa adik-beradik. Bila kenduri, panggil semua adik-beradik mai. Mana-mana halau tu panggil balik. Mai kenduri kami. Telefon, pi panggil. Dan kita akan jumpa sepupu-sepupu kita semua. Berhimpun semua adik-beradik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lagi satu orang Melayu nak jumpa, tak jumpa, mati. Dua tu ya. Mati jumpa semua, kenduri jumpa belakang. InsyaAllah. Jangan membiasakan diri kenduri adik-beradik tak habis. Kenduri adik-beradik mesti kita akan sampai. Jadi jadikan amalan ni amalan wajib dalam hidup. Memperwajibkan diri sendiri. Sebab Nabi kita SAW mewajibkan kita hadir kenduri perkahwinan, walimatul urus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, jangan abaikan dan jangan pandang enteng perkara berkait dengan adik-beradik. Ada orang keling adik-beradik. Isunya sikit ya. Sikit pun dia kata besar. Isu harta. Tak bercakap adik-beradik. Bermusuh adik-beradik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukumnya haram, dosa besar, dan tak akan masuk syurga. Sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Putih adik-beradik. Adik-beradik ni, no, dia macam ayat. Diputih tidak akan, apa orang kata? Diputus tak akan putus. Air dicincang tidak akan putus. Tu adik-beradik. Maka subhanallah, lebih-lebih lagi bila ayah tak ada. Orang kita ni di Pesiam ni, asal mana? Saya orang Kok Diang. Kok Diang tak mana? Pida 3. Oh, Kedah rupanya. Ingat kau orang KL. Duk balik ni Pida. Tak balik Ustaz, tak ada siapa lah. Tak ada siapa tu makna apa? Mak ayah dah tak ada. Tak balik. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi anak Melaka ada lagi. Masalah anak Melaka ada lagi. Ataupun sepupu sepapak ada lagi. Hubung tali rahim, umur panjang, rezeki murah, lepas mati orang sebut nama. Buatlah macam anak lubat tu. Siapa tak mau balik, tak ada siapa lah. Ni jawapan orang tidak ada ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, kawan mak ada lagi di rumah, di kampung. Ada lagi. Kawan ayah, ada lagi. Balik ziarah kawan ayah, balik ziarah kawan mak. Kawan mak seperti mak kita, kawan ayah macam ayah kita. Kalau kita balik buat baik kepada kawan ayah, kawan mak, berarti kita balik berbuat baik pada mak kita, kita balik berbuat baik pada ayah kita. Jangan bagi putus. Ini jawapan kepada orang yang merenggangkan hubungan adik-beradik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi esok
Ni contoh lah ni. Ni cerita nak pergi umur pendek belakang ni. Tak boleh balik lagi Kuala Lumpur. SOP tak bagi lagi. Esok kalau SOP lepas, balik. Ziarah. Bagi umur panjang balik. Faham maksud saya tu? Balik umur panjang balik. Takut mati celah-celah ni. Nak buat macam mana? Dia ni kalau tak jalan progres, mati. Sempit rezeki. Ni semua gara-gara yang dia buat untuk pandai mereka. Mereka buat yang pertama nak bagi mati. Nak bagi mati, nak kurangkan populasi manusia di dunia ni. Bagi mereka tak ziarah, mati cepat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kaji mereka tu agama kita. Cerdik. Kita pun tersangkut. Tak apa, tak boleh balik. Tapi telefon, adik-beradik, WhatsApp keluarga ada kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paling mudah. Tulis, Assalamualaikum, selamat pagi. Lepas tu siapa nak umur panjang, jawab, Waalaikumsalam, selamat pagi. Simple ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey. Dan dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut, la yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga. Ni Nabi kata. Kalau Nabi kata tak masuk syurga, dah masuk kah? Boleh masuk kah? Tak boleh. La yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturrahim. Jadi fikir-fikirlah, renung-renunglah. Kalau adik-beradik kita ni, masalah Sayyidina Muhammad, jadi tak cakap. Kadang-kadang tu nak dia tak cakap ni bukan payah pun sikit ya. Berasa hati. Bila berasa hati tu, syaitan kipas. Dia bagi lagi berasa hati sampai ke dalam lagi. Kita berkata, aku balik, aku tak pergi dah rumah abang aku. Abang apa macam tu? Pasal apa tiba macam tu? Syaitan kipas. Jangan pergi kat abang. Han boleh terima abang macam tu. Dia kipas lagi. Pasti dia nak bagi masuk neraka dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanallah, ada ilmu tak usahlah, cukup-cukuplah, tak apalah, maaf-maaf lah dia beradik kita. Mak kita mak yang sama, ayah kita ayah yang sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan lihatlah orang-orang yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada berlaku isu-isu dalam ni, adik-beradik ni, kita yang ada ilmu kena damaikan. Wajib. Carilah jalan macam mana nak bagi mereka join balik. Sebab itu tuan-tuan, masalah esok ni kalau lepas PKP esok, buat hari keluarga. Buat hari keluarga. Tak boleh pergi luar negeri, pergi dalam negeri lu. Pergi buat apa? Bakar-bakar tu panggil apa? Barbecue. Goreng-goreng, bakar-bakar. Buat keluar di sikit. Lepas tu kalau hadir banyak tu tajar semua. Jom kita pergi berjalan. Kita hubung adik-beradik balik. Sebab itu baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kalau hari raya dia panggil hari keluarga, hari jumpa, hari tu hari berimpus semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakat bagi elok. Nak bagi umur panjang. Bila umur panjang, apa kelebihan umur panjang? Boleh beramal soleh lagi. Siapa yang umur panjang, amalnya baik, Nabi jamin syurga. Seolah-olah kita kata, siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang umur yang panjang, amalnya baik. Nabi kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi doakan umur panjang. Tapi nak bagi umur panjang, kena buat, kena melakukan, kena ada sebab, iaitu hubung tali silaturrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi adik-beradik di mana pun,
kita harap kita boleh sampai, insya-Allah. Kadang-kadang adik-beradik ni untung siapa yang ada mak, ada ayah lagi. Mak, jom mak kita pergi tengok adik-beradik kita tahun ni. Nak pi tu kita segan. Segan masa Kedah ni malas. Nak pi tu malas. Masa malu. Bila kita pi dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan mak kita, jadi kita rasa semangat. Jadi ziarah adik-beradik ini satu keperluan. Okey. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ada abang sulung. Abang sulung kena main peranan macam ayah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, haqqul akhil kabir ka haqqil walid ala waladihi. Hak seorang abang itu ialah seperti hak seorang ayah dengan anak. Maknanya semua adik-adik ni kena letak abang tu macam ayah. Sallallahu alaihi Muhammad. Abang tu macam ayah. Selepas tak ada ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia pun kena bertindak macam ayah kepada adik-adik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ini telah digarap oleh Islam menjadi satu rukun ataupun kerukunan yang nak bawa manusia kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Jadi insya-Allah moga-moga kita semua Allah bagi panjang umur. Dengan sebab kita menghubung tali rahim, dan insya-Allah nama kita orang sebut lepas kita mati semua. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi bila orang sebut nama kita, jadi itu sebagai satu tanda penerimaan Allah terhadap kita. Orang kata, no, Tok Wal kita dulu, hai hebat. Dia cari adik-beradik tu. Orang sebut kebaikan itu. Ataupun sebab-sebab yang lain. Allah nak cari macam mana, macam pak belakang kita tu. Allah masjid ke? Tak pernah tinggal masjid. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi lepas dia mati orang dah sebut, tak habis-habis orang sebut baik dah. Pasal dia menghubung tali silaturahim. Ada orang bila mana dia mati, masuk dalam kubur, tutup buku. Habis dah. Pasal dia hidup tidak menghubungkan tali silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berguna untuk menjadi renungan dan muhasabah kita semua, insya-Allah. Untuk kuliah duha online pada pagi ini, penaja kita ialah keluarga Haji Ahmad Syafi'i. Diringkaskan disebut dengan KOHAS, keluarga Haji Syafi'i. Yang menaja balik pada pagi ini ialah Hajah Maryam Haji Ahmad sekeluarga, Hajah Zainab sekeluarga, Haji Syahdan sekeluarga, Hajah Salma sekeluarga, Haji Yusuf sekeluarga, Hajah Fatimah sekeluarga, Haji Abdul Rahman sekeluarga, Hajah Rokiah sekeluarga, Haji Muhammad Nur sekeluarga, Haji Hajah Sa'idiah sekeluarga. Berarti keluarga lepas ni mengaji belakang ni. Alhamdulillah. Mohon Tuan Guru doakan nama arwah-arwah. Yang pertama Haji Syafi'i, Haji Abdul Ghani, Abdul Aziz, Haji Ahmad, Haji Omar bin Putih, Muhammad bin Rinaldo, Muhammad Tariq bin Rinaldo, Maznah Samad, Rosinani Mak Saleh, Munirah Ayub, Habibah Maimunah Syarif. Moga-moga Allah kurniakan kepada para arwah ni kubur yang seluas mata memandang. Moga-moga dalam kubur pun mereka dah mencium haruman syurga lah, insya-Allah. Moga-moga adik-beradik mereka, saudara-saudara mereka tak lupa kat mereka. Selalu hantar pahala dan kebajikan pada mereka, insya-Allah. Moga-moga malih yang kita buat pada hari ini disampaikan kepada mereka. Maka ditunjukkan kepada mereka dalam kubur bahwasanya sanak saudara mereka, anak cucu mereka telah berbuat baik pada mereka, insya-Allah.
Moga-moga mereka selalu selamat di alam sana, mereka bahagia dan bertempat di sisi Allah di tempat yang terbaik insya-Allah. Moga-moga kubur mereka ialah taman-taman syurga yang indah-indah, bayangan syurga yang mereka akan masuk nanti insya-Allah. Moga-moga Allah memberkati keluarga ni yang telah menjadi asbab umat Islam di seluruh tanah air mengaji pada saat ini, alhamdulillah, dan mereka akan dapat pahala yang melimpah-limpah dengan asbab mereka telah melakukan sesuatu yang baik. Sebab Nabi sebut ad-dalu 'ala khair kafa'ilih, orang yang menunjuk ke arah yang baik seperti orang yang melakukan kebaikan. Beruntunglah mereka yang berkeluarga dan mereka menjejakkan orang kepada kebaikan insya-Allah. Moga Allah murah rezeki mereka, Allah berkati kehidupan mereka, Allah jadi anak-anak cucu mereka anak yang soleh-soleh. Allah bimbing mereka, Allah bagi taufik dan hidayah dan mereka berkekalan sampai ke hujung usia mereka insya-Allah. Moga Allah selamatkan mereka daripada fitnah dunia yang bahaya ni. Allah selamatkan daripada wabak, Allah selamatkan daripada penyakit dan sebagainya insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayah. اللهم نور قلوبنا بهدايتك. اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. سيدنا إنسان وتواصل